Ini bab keluar daripada masjid selepas azan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Sya'tha, beliau berkata, kami pernah bersama Abi Hurairah dalam masjid. Qala, beliau berkata, Abu Sya'tha, maka ada seseorang ketika muadzin telah pun bang untuk asar, azan untuk asar, dia keluar. Ada seseorang keluar ketika muadzin bang untuk asar. Terus Abu Hurairah berkata, adapun dia ni, sesungguhnya dia telah menderhakai Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang muadzin yantazirul imam, menunggu imam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir bin Samurah, beliau berkata, Bilal yuadzin azan, kemudian menunggu seketika. Apabila beliau nampak Nabi SAW telah pun keluar, baru dia iqamat, yang untuk sembahyang. Babun fit tathwib, ini bab tentang tathwib. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Mujahid, beliau berkata, kami pernah bersama Ibnu Umar, maka ada seseorang melakukan tathwib pada sembahyang zuhur, ketika nak sembahyang zuhur ataupun sembahyang asar. Qala, beliau berkata, akhrij minna, bawa kami keluar, fa inna hadhihi bid'ah, kerana ini adalah bid'ah. Babun fi salah tuqamu wa lam ya'ti al-imam, ini bab tentang sembahyang diiqamatkan untuknya tetapi imam belum datang. Yantazirunahu qu'udan, mereka perlu menunggu imam sambil duduk. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, idza uqimatis salah, apabila telah diiqamatkan untuk sembahyang, fala taqumu, maka janganlah kamu berdiri, hatta tarawni, sehingga kamu nampak aku. Abu Dawud berkata, demikianlah Ayyub dan Hajjaj As-Sawwaf telah meriwayatkannya daripada Yahya dan daripada Yahya. Sementara Hisham Ad-Dastawai berkata, Yahya telah menuliskan yakni hadis ini, yakni kepada saya, yakni menghantar berupa tulisan, dalam bentuk tulisan kepada saya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Muawiyah bin Salam dan Ali bin Al-Mubarak dari Yahya. Kedua-dua mereka ini dalam riwayatnya mengatakan, hatta tarawni, sehingga kamu nampak aku, wa alaikumus sakinah, dan kamu tetap dalam keadaan tenang, kamu terus berada dalam keadaan tenang. Dengan sanad satu lagi ada diriwayatkan dari Ma'mar dari Yahya bi isnadihi mithlahu, dengan sanadnya tadi juga sama seperti riwayat sebelumnya. Yani dia berkata, hatta tarawni qad kharajtu, sehingga kamu nampak aku telah pun keluar. Abu Daud berkata, tidak ada orang yang menyebutkan qad kharajtu, yani aku telah keluar tadi, kecuali Ma'mar. Ibnu Uyainah telah meriwayatkannya dari Ma'mar, tetapi dia tidak ada menyebutkan dalam riwayatnya qad kharajtu, ini perkataan aku telah keluar tadi. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah bahawa sembahyang diiqamatkan, bahawa diiqamatkan anna salata kanat tuqamu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sembahyang diiqamatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu orang ramai mengambil tempat mereka sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tempat baginda.
Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Humaid, beliau berkata, saya telah bertanya Thabit Al-Bunani tentang seseorang yang bercakap selepas diiqamatkan untuk sembahyang. Dia memberitahu saya, diambilnya dari Anas bin Malik, bahwa beliau berkata, pernah diiqamatkan untuk sembahyang, lalu ada seseorang pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu baginda tertahan selepas sembahyang, selepas telah pun diiqamatkan untuk sembahyang. Ini baginda tertahan, yang ini tidak dapat pergi bersembahyang setelah diiqamatkan untuk sembahyang. Diriwayatkan dari Aun bin Kahmas, dari ayahnya yang Kahmas, beliau berkata, kami pernah berdiri menunggu sembahyang di Mina. Ketika itu imam belum lagi keluar, maka duduklah sebahagian daripada kami. Tiba-tiba ada seorang syekh dari kalangan penduduk Kufah berkata kepada saya, apa yang membuat engkau duduk? Apa yang membuat engkau duduk? Saya berkata, Ibnu Buraidah berkata, inilah Samud, inilah yang dikatakan Samud. Syekh itu berkata kepada saya, Abdurrahman bin Ausajah telah memberitahu saya dari Bara' bin Azib, beliau berkata, kami pernah berdiri fi sufuf, yakni kami selalu kunna naqum, kami selalu berdiri dalam saf di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama, ini berdiri lama dalam saf sebelum baginda bertakbir. Qala, rawi berkata lagi, ini Bara' berkata, wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikat berselawat untuk orang-orang yang mengiringi ataupun berada pada saf-saf yang pertama, dan tidak ada satu langkah yang lebih Allah suka daripada langkah yang seseorang itu gunakan untuk sampai kepada saf. Diriwayatkan dari Anas, beliau berkata, sembahyang telah diiqamatkan untuk sembahyang, pernah telah diiqamatkan untuk sembahyang. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bercakap-cakap di satu bucu ataupun penjuru masjid. Tidak baginda pergi untuk bersembahyang melainkan setelah orang ramai tertidur. Fama qama ila shalah hatta nama al-qaum. Mana baginda baru pergi bersembahyang ketika orang telah tertidur. Yani adalah yang telah tertidur. Seterusnya riwayat daripada Salim bin Abi Nadhr, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diiqamatkan untuk sembahyang dalam masjid, kalau baginda nampak orang sedikit, baginda akan duduk dan tidak bersembahyang lagi. Dan apabila baginda nampak orang telah berkumpul ramai, salat, baginda bersembahyang. Diriwayatkan dari Abi Mas'ud Az-Zuraqi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sama seperti riwayat sebelum ini. Ini bab keluar daripada masjid selepas azan. Keluar daripada masjid selepas azan. Jadi dari segi hukum dia tu nak ceritanya, macam mana keluar daripada masjid selepas azan. Azan ni dalam kitab hadis ni dia ada dua makna. Satu dengan makna azan tu lah yang kita maklum, yang kedua azan tu dengan makna iqamat. Dengan makna iqamat, maknanya kalau kita ambil azan tu dengan makna azan lah, tak boleh keluar dah. Hak selepas qamat tu lebih-lebih lagi lah tak bolehnya. Tapi orang yang mengatakan maksud azan di sini selepas iqamat, maka selepas azan tu masih boleh lagi lah kira-kiranya.